Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, so sebelum cikgu mulakan, cikgu terangkan sikit dululah Okay, dalam tajuk dalam matematik semester 2 ni, kamu sebenarnya ada 3 tajuk. Okay, tajuk yang pertama ni adalah asas nombor, yang kedua adalah set dan yang ketiga adalah kebarangkalian. Okay, jadi untuk set dengan kebarangkalian ni kita tak masuk lagi dan asas nombor ni kita tak habis lagi lah. Okay, so kita masih ada lebih kurang dalam 4 minggu lah. Okay, so dalam 4 minggu tu cikgu cuba habiskan. Okay, so dalam cikgu nak habiskan tu, mungkin cikgu tak pergi terlalu detail lah. Cikgu akan terus tengok yang berkaitan dengan exam Okay, so kita tengok dalam tajuk asas nombor, okay, apa yang kita belajar? So kita belajar yang pertama adalah nombor dalam pelbagai asas Okay, so nombor dalam pelbagai asas ni melibatkan angka, nilai tempat, nilai digit dan juga nilai nombor. Okay, so yang ni kita dah belajar. Seterusnya yang kedua, okay, kita dah belajar sikit. Kita tak habis lagi yang ni Kita dah belajar macam mana nak tukar nombor daripada satu asas ke asas yang lain. Okay, so kalau ini, okay, kita ada kaedah. Okay, untuk asas 10 ke asas lain, kita guna kaedah pembahagian berulang. Okay, so seterusnya kalau asas lain ke asas 10, kita guna kaedah nilai nombor. So kaedah nilai nombor ni dah ada dekat yang first ni tadi. Okay, di mana kita dah belajar nilai nombor dekat first ni. So nak tukar asas lain ke asas 10 adalah dengan menggunakan nilai nombor Okay, dan yang ketiga ni, yang kita tak belajar lagi, asas 2 ke asas 8 dan sebaliknya. Okay, asas 2 tukar kepada asas 8, asas 8 tukar kepada asas 2. Okay, dan ni kita tak belajar lagi lah. Okay, so hari ni kita akan, cikgu akan recall balik lah. Cikgu nak kamu recall balik semula apa yang dah belajar setakat ini. Okay, so ni kena ingat. Yang ni yang paling penting lah. Okay, sebab cikgu ulang sikit sebab kejap lagi nak cuba jawab soalan PB Alright. Okay, so tengok nombor dalam pelbagai asas. Okay, sekarang kita nak belajar, kita dah belajar digit apa yang digunakan dalam asas nombor. Contoh kalau asas 2, kita ada nombor 0 dan 1. Okay, so kalau asas 2, nombor 2 tak boleh termasuk dalam asas 2. Okay, so kalau asas 5, nombor 5 tak boleh termasuk dalam asas 5. So dia akan bermula daripada digit 0. Okay, 0, 1, 2, 3, 4. Lepas tu 5 dan ke atas dia takkan termasuk lah. Okay, dan begitu juga asas 8. Asas 8 daripada 0 sampai 7. Okay, jadi kalau macam ni, asas 2 ni, okay, asas 2 digit dia 0 dan 1. Jadi selepas nombor 1, dia tak boleh nombor 2. Jadi nombor apa yang seterusnya? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Kalau asas 2, mula-mula 0, 1, lepas tu 2 tak boleh ada dalam asas 2. 2, 3, 4. Lepas tu nombor apa pula selepas nombor 1 ni? 1, 0, 3. Tak boleh. 2 dan ke atas. Tak boleh ada. Dia mesti, kalau asas 2, dia mesti kurang daripada 2. Jadi digit dia 0, 1. Jadi lepas 1, nombor apa pula? 1, 1. 1. Lepas 1, okay, sekarang cuba kamu tengok. Yang terbentuk dekat sini adalah 0 dengan 1 sahaja. Jadi selepas 1, digit yang seterusnya mesti terbentuk daripada nombor 0 dan 1 jugalah. So dia akan jadi 1, 0. Macam tu. Lepas 1, 0,
Satu, satu. Lepas satu, satu, Tak boleh dah. satu, dua tak boleh. Sebab ada dua. Dalam asas dua, tak boleh ada nombor dua dan ke atas. Jadi, tengok balik yang cikgu tunjuk, yang cikgu bulatkan ni, 01. Dia mesti terbentuk daripada digit kosong yang satu je. So, kalau selepas satu, satu, 100. nombor yang seterusnya adalah 100. Lepas 100, 111. 101 dulu. 101. Lepas 101, 111. 110 dulu. Satu kosong. Lepas tu satu satu. Lepas satu satu, nombor macam 12 ke atas dah tak boleh dah. Sampailah 99, lepas tu 100. 100 kita jumpa balik digit 100. Jadi 100 boleh lah. Lepas 100, 101. 101. Lepas 101, 110. 110. Lepas 110, 111. Macam tu. So kamu perhatikan yang digit yang cikgu tulis tu semua tu, dia terbentuk hanya ada kosong dengan satu je. Seperti mana yang cikgu tunjuk bulatan biru tu 01. Boleh? Tu nombor asas 2. 2 dan ke atas maksudnya nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tak boleh ada dalam asas 2. Okey? Dalam asas 2 cuma boleh ada bawah daripada dia, iaitu 01. Itu nombor asas 2. Kalau asas 5, okay, kita ada 0, 1, 2, 3, 4. Okay, kita ada 0, 1, 2, 3, 4. Lepas 4, 5, 6, 7, 8, 9 tak boleh ada dalam asas 5. Jadi selepas 4, apa? 0, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 tak boleh. Lepas 9, kita ada 10 kan? 10 boleh tak? 10 Boleh. dia ada digit 1 dengan 0. Jadi ada tak dekat situ? Nombor digit 01 ada kan? Jadi bolehlah. 1 lepas 4 dia akan jadi 1, 0. Lepas 1, 0, 1, 1. Lepas 1, 1, 1, 2. And then 1, 3, 1, 4. Lepas tu 1, 5 tak boleh. 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9 tak boleh. Lepas tu 2, 0 pula. Cuba tengok ada tak digit 0 dengan 2 kat situ kan? Ada. So 2, 0. Selepas 1, 4 dia akan jadi 2, 0. Boleh ke? Boleh. Yang lain yang senyap je tu. Cikgu selalunya soalan nak sampai berapa cik? Sampai habis nanti. Kalau dalam matematik tingkatan 4 sekarang ni, diorang belajar semua digit. Tapi kalau macam modul kita kat Kevin ni, dia banyak digit, dia banyak asas 2, 5, 8, 10. Jadi cikgu sentuh yang tu lah. Tapi yang lain tu kena tahulah. So macam yang ni kan, selepas 4, nombor-nombor dia mesti terbentuk daripada digit ni juga. So selepas 4, digit 5 dan seterusnya tidak termasuk. Jadi selepas 4 dia akan jadi 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Lepas 1, 4, 1, 5 tak boleh sebab 5 tak boleh ada. Lepas tu next adalah 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Lepas 2, 4, asas 5 ni. Lepas nombor 2, 4, 3, 0. 3, 0. 3, 0, 3, 0, 3, 1. Dia sampai 3, 4 je. Lepas tu dia akan sambung 4, 0. So dalam nak menulis asas 5 ni, digit 5, 6, 7, 8, 9. Maksudnya yang lebih daripada 4, okay, sebab digit 5 dia mesti, asas 5 dia mesti kurang daripada 5. So 5, 6, 7, 8, 9 tidak akan termasuk dalam asas 5. Boleh?
Okey, so cuba tengok yang tu pula asas 8. Dia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas 7? Lepas 7, 1, 0. 1, 0, betul. Lepas 1, 0? 1, 1. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7. 1, 8 tak boleh. Seterusnya? 2, 0. Ah, 2, 0. Faham itu adalah asas Jadi ingat, asas 2, 2 tak boleh ada dalam asas 2. 2 dan ke atas tak boleh ada. Asas 5, asas 8 pun sama. Okey. So tengok kat situ cikgu bagi contoh, nombor asas 2 terbentuk daripada digit 0 dan 1 sahaja. Jadi kita boleh tulis seperti inilah. Jadi nombor asas 2 ni tak ada pun nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semuanya hanyalah 0 dan 1. So begitu juga dengan asas lain, hanya terbentuk daripada digit yang kurang daripada asasnya. Okey, yang ni boleh ingat kan? Yang ni senang je. Okey, seterusnya. Seterusnya adalah nilai tempat. Okey, so nilai tempat ni dia adalah pendaraban berulang suatu asas. Okey, jadi sekarang ni cikgu fokus asas 2, 5 dan 8. Kalau asas 2 sebab dia pendaraban berulang suatu asas, kalau asas 2 maksudnya pendaraban berulang asas 2 tu lah. Dia akan jadi 2, 0, 0, 2, 0, 1, 2, 0, 2, 2, 0, 3 dan seterusnya. Okey, kalau 5 dia akan jadi 5, 0, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3 dan seterusnya. Okey, begitu juga dengan asas 8. So yang kuasa-kuasa ni adalah yang banyak-banyak ni, ini adalah nilai tempat. Okey. Ini adalah nilai tempat. So nilai tempat ni kita tulis dia bermula dari kanan lah. Yang macam cikgu tunjukkan ni. Okey. So jom tengok soalan. Ni nyatakan nilai tempat bergaris. Okey. So perhatikan cikgu garis kat situ digit 1. Nombornya adalah 1110 asas 2. Soalan tanya, nyatakan nilai tempat bergaris. Jadi nilai tempat adalah pendaraban berulang tadi. Okey, so tuliskan nilai tempat tu sebab dia asas 2. Jadi kita akan tulis 200, 201, 202, 203. Sebanyak mana digit yang ada lah nombor soalan ni. Okey, sekarang 1 digariskan dekat situ. Jadi kita tulislah nilai tempat dia bermula daripada sebelah kanan 200, 201. Jadi yang bergaris tu kena pada nilai tempat 2 kuasa 1. Jadi nilai tempat yang bergaris adalah 2 kuasa 1, 2 kuasa 1 bersamaan dengan 2. Ini adalah nilai tempat. Boleh ingat tak? Ada apa-apa soalan nak tanya? Boleh. Boleh Okay, good. Okay, dah tahu nilai tempat. Kita nak tengok pula nilai digit. Tadi nilai tempat ni dia pendaraban berulang suatu asas Okey, sekarang kalau nilai digit ni adalah pendaraban digit tersebut dengan nilai tempat. So maksud dia keyword dia dekat sini yang macam cikgu tulis tu kena darab. Yang cikgu tulis kat atas tu kan kena darab. Okey, so nak cari nilai digit ni soalan nilai digit. Okey, nyatakan nilai digit bagi yang bergaris. Sekarang cikgu bagi nombor asas 8. So nombor asas 8 yang cikgu bagi tu adalah 1776 asas 8. Okey. Langkah pertama, kamu tulis dulu nilai tempat dia yang bermula dari kanan tadi. 8. Kenapa dia start 8 kuasa kosong? Tadi kenapa 2 kuasa kosong? Ini kenapa 8? Sebab nilai tempat nilai tempat dia 8. Nilai bawah tu 8. Sebab nombor tu asas 8. Jadi nilai tempat dia kita tulislah yang berdasarkan asas 8. Jadi nilai tempat dia 8 kuasa kosong. Okey, kalau dia asas 2, nilai tempat dia bermula dengan 2 kuasa kosong. Boleh? Okey, jadi sekarang nak cari nilai digit. So nilai digit kena darab. So siapa yang nak kena darab? So tengok soalan. Soalan tu 7. 7 yang bergaris. Jadi dia bukan tanya nilai tempat tau. Kalau soalan tu tanya nilai tempat, apa jawapan kamu?
Kalau yang ni, soalan ni. Kalau soalan ni, cikgu tanya, apakah nilai tempat? Nyatakan nilai tempat. Apa jawapan kamu yang ni? Nilai tempat 8. Ah, 2. 8 nilai tempat yang bergaris tu. 3. Sekarang ni, kalau ah, 8 kuasa 8 Ah. kuasa 2. 8 kuasa 2. ya. Kalau soalan tanya nilai tempat bagi yang bergaris, so tengok je, tulis je dari kanan, tengok je dekat atas tu, itulah nilai tempat. Tapi yang ni soalan tanya nilai digit. So nilai digit ni kita kena darab digit tu, iaitu 7 yang bergaris tadi. Okey Amar? Amar okey Amar? 9 tu problem. Cikgu tengok dia on kamera tadi. Okey. So bila nak nilai digit, maksud dia ambil nombor 7 tu darab dengan nilai tempat. So bila darab tu baru kita dapat nilai digit. So dekat sini nak cari nilai digit kena darab. So nombor yang bergaris adalah 7. 7 darab dengan 8 kuasa 2. So kita tekan kalkulator, kita dapat nilai digit adalah 448. Jadi kena ingatlah nilai tempat, tengok je terus dekat atas. Ambil je yang kat atas tu, yang kita tulis tu. Kalau nilai digit, tengok dan kena darab untuk dapatkan nilai digit. Boleh? Okey semua? Boleh cikgu. Okey, so kita dah tahu nilai tempat. Okey, nilai tempat adalah pendaraban berulang tadi. Tulis dari kanan. So kalau nak nilai tempat, tulis je, tengok yang mana yang bergaris, nyatakan je. Kalau nilai digit, keyword dia kena darab digit tu dengan nilai tempat. Okey, sekarang nilai nombor. Nilai nombor, okey, nilai nombor kita kena cari nilai nombor tu adalah dengan tambah ke semua nilai digit tadi. Okey, so cikgu bagi contoh soalan ni. Okey, 7, 6, 7, 3 asas 8. Okey, sekarang cari apakah nilai nombor bagi 7, 6, 7, 3 asas 8. Jadi kita pun tulis kat situ 7, 6, 7, 3. Okey, dekat atas tu tulis dia punya nilai tempat. Sebab ni nombor asas 8. Jadi 8 kuasa 0. 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. Okey, sekarang nak cari nilai nombor, kita kena darabkan nilai digit tadi. Kena tambahkan nilai digit. So nak tambah, kita kena darab dululah. 7 darab 8 kuasa 3 tambah yang 6 tu darab dengan nilai tempat kat atas dia 8 kuasa 2 tambah 7 tu darab dengan 8 kuasa 1 dan tambah 3 darab 8 kuasa 0. Okey. So yang ni bila kita tambah, kita akan dapat 3584 tambah 384 tambah 56 tambah 3. So kita akan dapat 4027. Okey, 4027 ni bila kita dah tambah, alright. So bila kita tambah ni, kita dapat nombor tu asas 10. Okey, dia memang jadi macam tu. Bila kita tambah, kita akan dapat nilai tu dah jadi dalam asas 10. So asalnya adalah asas 8. Boleh? Boleh. Sofia, Imah, siapa lagi? Atira, Alif, Fatin, Batrisha, Kimi. Kimi ada Kimi? Amar, Hafiz. Hafiz okey Hafiz? Hafiz? Syahmina okey Syahmina? Okey. Okey. Atira, Nur Ilya, Syazana, Sofia, Helmi, Wardina, Alis. Alis okey Alis? Okey. Alright. Okay, so dah tahu nilai tempat, nilai lepas nilai tempat, nilai digit, lepas nilai digit, nilai nombor. Boleh ingat tak ni? Boleh insyaAllah. Boleh insyaAllah kan? Ya, Okay. Boleh cikgu. Alright, so yang tu kita settle lah
Ingat balik yang ni kan, yang nombor 1 ni semua kita dah sentuh lah tadi. Angka macam mana, nilai tempat macam mana, nilai digit macam mana, nilai nombor semua dah. Okay, now nak tukar nombor dari satu asas ke asas yang lain. Okay, so kita dah tengok sebelum ni, nak tukar nombor ni daripada satu asas kita dah belajar macam mana nak tukar nombor daripada asas 10 ke asas yang lain dengan menggunakan kaedah pembahagian berulang. Okay? Kenapa blank? Aduh. Kenapa Amal? Okay. Okay tak? Cikgu keras dekat skrin cikgu keras. Salah. Hai. Cikgu keras? Oh, Yang lain tak nampak cikgu keras ke? Sekarang cikgu tengah Tak, nampak saya. Goyang-goyang. apa dia? Rasa slow ke? Aduh. Sebab Berapa line kali kot. dulu? Sebab line ke? Ya Abang kot. nak body language ke? Ha? Aduh. Skrin nampak? Skrin tak nampak? Skrin Okay, nampak tapi cikgu keras. Dia Oh, pegang ya pen. ke? Apa benda ni? Yang lain nampak cikgu keras ke? Nampak cikgu okey? Cikgu tersenyum. Cikgu tersenyum. Cikgu gerak. Cikgu tersenyum kan? Amir? Apa ni? Amir Hakimi? Ya saya. Nampak cikgu keras ke? Cikgu tengah buat apa ni? Elok tu. Elok aja. Okay, so mungkin masalah line lah kot. Dah okey lah. Okay dah? Alright. Jom kita nak tengok macam mana kita nak tukar Dah. asas 10 ke asas lain. So, kita nak tukar asas 10 ke asas yang lain dengan menggunakan kaedah pembahagian berulang. Okay, sekarang yang dekat skrin sekarang ni yang cikgu tunjuk ni. Okay, tukarkan 563 asas 10 kepada asas 8. Jadi kita buat pembahagian berulang. Okay, so ingat macam ni kalau soalan tanya asas 10 kepada asas 8, bermakna kata nak tukar kepada asas 8 tu kita bahagi dengan 8. Okay, bahagi 8 jika nak tukar ke asas 8. Kalau soalan tu asas 10 nak tukar ke asas 2, bahagi dengan 2. Okay. So yang ni contoh dia cikgu bagi nak tukar kepada asas 8. So that's why cikgu tunjuk bahagi dengan 8 lah sebab tukar kepada asas 8. So 563 ni tadi bahagi dengan 8. So 563 bahagi 8. Jadi kamu tekan kalkulator. Okay, bila kamu tekan kalkulator ada perpuluhan. Okay, jangan ambil selepas titik perpuluhan tu, ambil sebelum titik perpuluhan. Okay, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 563 bahagi 8, kamu akan dapat 70 point something. Jadi ambil 70 tu yang kamu tulis kat situ. Okay, then bila kamu darab balik 8 dengan 70 tu, kamu akan dapat 560. Laju sangat ke? 560. Kan 70 nampak tak 70 tu cikgu dah tulis kan? Okay, so cuba darab balik 8 darab 70 kita akan dapat 560. Betul, 560. Dekat atas tu 563 kan? Jadi 563 dengan 560 tu ada beza lah. So beza dia kamu kena tolak. Bila tolak 563 tolak 560, kamu dapat 3. So 3 tu baki. Baki kamu tulis dekat sebelah 70. Tulis baki dekat sebelah 70. Okay, so selesai. Selesai yang tu. Okay, sekarang dekat 70. Yes? Boleh faham? Boleh. Laju sangat ke cikgu? Boleh cikgu. Tak, Right. boleh. Okay, so sekarang dah selesai, dah tulis baki. 70 pula kita bahagi lagi dengan 8. So, kamu pun tekan kalkulator. 70 bahagi 8. Faham. Nampak. 8.5. Cikgu tekan 70. Ada baki 7. 8.75.
70 bahagi 8. Nampak tu apa kalkulator cikgu tunjuk? 8.75 kan? Jangan ambil 75 tu. Ambil 8. 8 tu tulislah. Tulis dekat bawah 70 tadi kan? Alright. Sekarang kan, cuba 8 darab dengan 8. 8 tu darab balik dengan 8 dapat berapa? 64. 24. 8 darab 8 dapat 64 kan? So 70 dengan 64 tu ada beza. Tolak kan dia. So Baki dapat 6 kan? Baki 6 6. tu tulis dekat sebelah 8 tu. Macam tu. Okay, then 8 tu pula bahagi lagi dengan 8. 8 bagi 8. 1. Okay, so cikgu tekan kalkulator, kamu tekan kalkulator. So nampak kalkulator cikgu tu 8 bagi 8, 1. Okay, so ada baki tak? Dia tak ada point kan? Tak ada. Tak ada. Okay, tak apa. Tulis 1 dekat situ. Baki dia maksud dia tak ada baki, jadi kosong lah. Tulis kosong dekat sebelah 1 tu. Maksudnya tak ada baki. Kalau ada point tu maksudnya ada baki. Macam tu. Boleh? Okay, lepas tu 1 kan? 1 tu kita bahagi lagi dengan 8. Okay, kita pun bahagi 1 bahagi 8. So kita akan dapat macam ni. Dekat kalkulator cikgu masih samalah dengan kalkulator kamu. Kita akan dapat 0.125. Yang 125 tu titik perpuluhan yang belakang tu tak payah ambil. Ambil kosong kat depan tu. Kosong tu tulis kat bawah. Maksudnya kita ambil kosong tu lah. Yang point kat belakang tak payah ambil. Okay, cuba kita darab balik. 8 darab kosong kita dapat berapa? Tak tengok baki. 8 darab kosong kalau tak tekan kalkulator pun kita dah tahu dah 8 darab kosong. Okay, jadi atas tu 1. Bila kita darab balik 8 darab kosong, kosong. 1 dengan kosong ada beza tak? 1. Beza. Tolak je lah 1 tolak kosong dapat 1. Jadi 1 tu baki. Tulis dekat sebelah kosong. Yang macam cikgu buat tu. Okay, bila dah bawah tu dah kosong, barulah kita berhenti bahagi dengan 8. Maksudnya pembahagian berulang ni kita bahagi sampai bawah dia tu kosong. Okay, jadi baki yang kita tulis kat tepi tu, itulah jawapannya. Tapi cara bacanya adalah daripada bawah ke atas. So kita baca dia 1063 ke atas. So 1063 asas 8. Macam tu. So kita nak tukar asas nombor 10 kepada asas 8 dengan menggunakan kaedah pembahagian berulang. Okay, jadi kamu ingat macam tu lah dari asas 10 ke mana-mana asas? Tak faham? Yang mana yang tak faham tu? Mar, okey Mar, yang mana tak faham tu Mar? Tak faham. Yang lain semua okey? Okey cikgu. Okey, tak apa. Sekejap ya. Ni cikgu tunjuk satu contoh lah. Yang kamu tak faham tu nak buat pembahagian berulang ni yang tak faham ya? Alhamdulillah saya faham. Okey, kalau dekat kamu ada modul, kita tengok modul asas nombor Kita ambil contohlah satu asas 10 nak tukar kepada asas lain. Jadi asas 10 nak tukar kepada asas lain ni mesti menggunakan pembahagian berulang. Macam tu Okey. Tentukan nilai nombor. Okey. Latihan dalam, okey. Kita cuba yang ni. Yang ni dalam modul. Okey. Soalan dia,
tukarkan nombor dalam asas 10 berikut kepada nombor dalam asas 2. Okey, sekarang yang cikgu punya nota tadi, kalau asas 10 nak tukar kepada asas lain, kita guna kaedah pembahagian berulang. Okey, sekarang soalan latihan 5 ni muka surat berapa tu? 14. Muka surat 14. Mungkin ada yang dah buat ni. Yang itu sebenarnya kita dah belajar benda ni. Tapi mungkin ada yang belum lagi. So kita tengok Okay, so nak tukar kepada asas 2. Jadi kita guna kaedah pembahagian berulang. Sebab asas 10 nak tukar kepada mana-mana asas, kita guna kaedah pembahagian berulang. So catat sikit lah. Yang ni kalau asas 10 nak tukar kepada asas, mana-mana asas. Cikgu punya pen ni dah tak ada dakwat pula dah. Sekejap cikgu tulis guna tangan lah. Dah buat cikgu. Wow. Bateri tak ada, bateri dah habis. Oh, So ni bateri pen dah habis. So ini cikgu buat guna jari. So kalau tak cantik sorry So 38 buat macam ni. Bahagi. Nak tukar kepada asas 2 kena bahagi dengan 2 lah. Kan? Sebab asas 2. Jadi bahagi dengan 2. Okay. Okay Amar, tekan kalkulator. 38 bagi 2. Nak buat pembahagian berulang ni. Berapa dapat? Cikgu, Amar dia punya line slow. 19 cikgu. Amar punya line slow. Tadi Amar yang tak faham tu. Okay, so tekan kalkulator 38 bahagi 2. 19. Dapat 19. So tak ada baki kan? Tak ada baki. Jadi sebelah tulis kosong. Sebab dia tak ada point-point tu. Point-point tak ada maksudnya tak ada baki. So tulis kosong. Then bahagi lagi dengan 2. Okay, tekan kalkulator. 19 bahagi 2. 5. 9.5. Kenapa cik? Sorry, nak tekan juga kalkulator cikgu. 9.5. Jadi 9.5 tu kita ambil 9 je tulis kat sini. Kan? Betul. Sekarang ni C darab balik. 2 dengan 9 tu cuba darab balik. Kita akan dapat berapa? 18. Atas tu 19. Jadi 19 dengan 18 berbeza. So 1. beza dia kita tolak lah. Tolak ada 1. Jadi baki dia 1 lah. Tulis sini 1. Okay. Lepas tu 9 ni bahagi lagi dengan 2. 4.5. Dapat 4.5 kan? 4. So 4.5, 4 lah. Ambil 4. Bagi kali dengan 2. 8. 1. Amar okey Kak Amar? 4 bagi 2. 4 2. bagi 2. Cikgu punya apa? Cikgu punya pen ni dah tak boleh tulis. Jadi cikgu punya tulisan tak berapa nak lawa lah pula dengan tu. Lepas tu dia macam hang lah pula. Okay. 2. 2 bagi 9. 2 bagi 9, 18 bagi 1. 9 bagi 2. 9 bagi 2, 4.5 kan? Jadi kita Betul. tulis 4. Ada baki tak? 1. 1. Lepas tu 4 ni kena bahagi lagi. Bagi Bagi dengan 2 dua. lagi. 2. Dapat 2 baki Kosong. kosong. Lepas tu 2 ni bahagi lagi dengan 2. Dapat 1. Dapat 1. 1. Baki Kosong. baki kosong lah. 1 baki kosong. Lepas tu 1 ni bahagi lagi dengan 2. 0.5. 0.5. Jadi kita ambil kosong. Okay. So 2 darab kosong kita akan dapat 2 darab kosong. 2 darab kosong kosong kan. Atas tu 1. 1 dengan kosong ada beza kan? Bezanya adalah 1. Jadi baki dia 1. Baca daripada bawah ke atas. Jadi 1. Yang tu cikgu sambung sebelah tau. So mula-mula 1 kosong 0 1 1 0. Tu jawapan dia. 1 0 0 1 1 0 asas 2. Boleh? Asas 2. Boleh. Macam tu. Macam tu lah. Kalau dia nak tukar kepada asas 2,
bahagilah dengan 2. Kalau nak tukar pada asas 8, bahagi dengan 8. Nak bahagi sampai bila-bila ke? Tak, bahagi sampai bawah dia dah jadi kosong. Lepas tu yang baki tu sebenarnya jawapan dia kita baca dari bawah ke atas. Boleh? Tu nak tukar asas 10 kepada asas 2. Alright. Ni nak tukar daripada asas 10 kepada asas 8. Jadi cikgu tulislah nota kat situ. Bahagi 8 jika nak tukar ke asas 8. Kalau nak tukar ke asas 2, bahagilah dengan 2. Okay. Alright. Okay, so kaedah pembahagian berulang ni asas 10 kepada asas yang lain. Mana-mana asas kita buat pembahagian berulang. Sekarang daripada asas lain pula nak ke asas 10. Asas lain nak ke asas 10, kita rujuk nilai nombor ni tadi. Rujuk nilai nombor. Okay, di mana nilai nombor ni tadi adalah yang tambah tadi. Itu bila kita buat nilai nombor. Okay, yang inilah. Sebenarnya bila kita buat nilai nombor yang kita tambah ni, keyword dia kena tambah. So yang mana yang tambah? Darab dulu yang atas bawah. Darab, tambah, darab lagi, tambah. So bila jumlahkan semuanya tu, kita dapat tu dalam asas 10. Macam tu. Boleh? So, asas lain nak tukar ke asas 10, ingat nilai nombor. Asas 10 nak tukar kepada nilai yang lain, ingat pembahagian berulang. Macam tu. Asas 10 ke asas lain, pembahagian berulang. Asas lain ke asas 10, nilai nombor. Nilai nombor macam mana? Oh, yang ada tambah tu. Itu adalah nilai nombor. So, bila dapat tambah-tambah tu, kita dah jadikan dia dalam asas 10. Boleh? So far so good ke? So good. Maksudnya cikgu asas lain ke asas nombor tu guna konsep nilai nombor. Ulang lagi sekali. Maksudnya asas lain ke asas 10 tu guna konsep nilai nombor. Asas lain ke asas 10 tu guna konsep nilai nombor. Yes, betul. Ya. Asas lain ke asas 10, ambil nilai nombor. Tambah-tambah tu. Asas 10 ke asas lain, pembahagian berulang. Boleh? Boleh cikgu. Okay. Alright. So, kita dah dalam masa yang singkat, kita dah tengok dah yang ni. Yang bahagian kedua ni tadi yang tukar-tukar nombor, kita dah tengok dah ingat balik dah asas 10 ke asas lain, kaedah pembahagian berulang cikgu tulis dengan warna hijau tu. Asas lain ke asas 10, nilai nombor. Sekarang asas 2 ke asas 8 dan sebaliknya asas 8 ke asas 2. Jadi yang ni kita boleh asas 2 dengan asas 8 ni kita boleh tukar terus. Tanpa Alhamdulillah. Tanpa melibatkan asas 10. Kita boleh tukar. Okay, so sebenarnya kan senang sangat kalau kamu dah tahu kan. Okay, jom cikgu tunjukkan macam mana nak buat. Okay, asas 2 nak tukar kepada asas 8. Set cikgu. Asas 8 nak tukar ke asas 2 macam mana? Asas 2 ke asas 8 dan asas 8 ke asas 2. Kita buat jadual. So jadual dia seperti ini tapi tak apa, cikgu tunjuk dulu. Cikgu nak tengok boleh tulis balik tak cikgu punya ni. Tiba-tiba pen cikgu ni buat pasal pula. Bateri dah habis. Bateri pula dekat bawah. Ni cikgu kat bilik atas. Sat 01 010 1. Yelah, Sat nak tunjuk macam mana betapa senangnya. Kalau tak guna kalkulator pun kamu dapat juga. Sebab dia senang sangat. Okey, Sat nak tunjuk. Cikgu harap pen cikgu ni berfungsi lah. Okey, Alhamdulillah. Padam dulu. Asas 2 dan asas 8 kita boleh tukar terus. Okay, so sekarang cikgu nak tunjuk asas 2, asas 8. Okay, dia senang je. Alright, sekarang ni asas 8, kamu bagi tahu cikgu apa digit yang ada dalam asas 8. Digit yang ada dalam asas 1, 2,
Digit. 0, 3, 1, 4, 5, 6, 7. 2, Sampai 7. 4, 5, 6, 7. Okay, tu dalam asas 8. Dia ada 0 sampai 7 je. Dia takkan termasuk 8. So, dia terhenti dekat 7. Sekarang, apakah nombor dalam asas 2? Kita ada 0, 01. 0 dan 1. 1. kita ada 0 dan 1. Lepas 1 tadi, 1 0 kan? 1-0. Lepas 1 0, 1-0-0. 1 dulu. 1. 1-1. Lepas 1 1, 1-0. 1 apa? 0-0. 0, 1 0 0 dulu. Lepas tu 1 0 0-1. 1. 1-1-1. 1 1 1. Alah, pen cikgu ni. Salah. Cikgu paksa tulis guna jari. Okey, 1 0 1. Salah. 1-1. Allah Tak Akbar. lawa lah tulis guna jari ni. Ni semua Amir Hakimi lah punya pasal ni, cik. Tiba kan? Okey, Tiba. lepas 1 0 1, 1-1-0. 1-1-1. 1-1-1. 1 1 0 dulu. 1 1 0. Lepas 1 1 0, Oh, 1-1-1. baru Kena hafal ke ni ke? 1. Tak hafal pun tak apa. Janji kamu ingat turutan tu. Ingat Dia- step dia. Ingat. 0 1. Lepas tu 1 0. 1 1. Boleh tak? Lepas tu 1 0 Oh, 0. dia 100. semakin meningkat tapi tak ada nombor lain selain 1-0 macam tu. Yes, pandai pun. Betul. penting tak Ya, ada betul. dua ke cikgu? Yang Ya? penting tak lebihi daripada 0 dan 1. Yang apa? Nombor Yang dia semakin meningkat tapi jangan guna nombor selain 1 dengan 0. Dia semakin meningkat. Daripada sar, dia jadi puluh. Okey, lepas tu dia jadi ratus. Tapi semuanya hanyalah 1 dan 0 je yang terbentuk daripada tu. Boleh? Faham. Macam tu. Faham? Faham. So kan, kalau kamu tak tak ingat pun tak apa. Kamu tak ingat tapi kamu dah tahu dah, oh dia macam ni. So kamu buatlah macam ni kan. So kamu samakanlah. Yang asas 8, 0 sampai 7 ni tadi. Yang asas 2, kalau takat 7 tu dia jadi 1 1 1. Okey, maksudnya antara asas 2 dan 8 tu sampai 7 tu yang asas 2 dia jadi 1 1 1 kan. Maksudnya dia dah jadi 3 digit. Okey, jadi yang atas tu yang 0 kita jadikan dia 3 digit jugalah. So dia akan jadi macam ni. 0 0 0 0 0 0. Alah hai. 0 0 0. Lepas tu 1 tu 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1. Maksudnya kita jadikan dia 3 digit lah sebab bila dah 100 tu 100 tu kan dah 3 digit kan. Sebelum 100 kan 11 kan. Kita jadikan dia 3 digit juga, kita letak 0 kat depan. Dia sebenarnya 11 lah tapi 0 1 1 dia jadi 3 digit. Faham? Faham tak? Ulang balik dah. Faham. Dia jadi Nak faham okey ya, aku tak faham. Apa ya ulang balik. Okey. Ulang balik. Ulang balik. Saya tak faham. Okey. Yang ni faham? 0 1 10 11 100 Faham. 100. Faham kan? Faham. Okey. Jadi kan start 100 tu dah 3 digit kan? 100, betul tak? Sebelum 100 tu kan 11. Tapi kita nak jadikan 11 tu jadi 3 digit juga. Jadi kita letaklah 0 kat depan dia. Macam tu. Alamak, terpadam pula. Kenapa nak kena buat 3 digit ke? Sebab nak bagi sama semua. Sebab nak bagi sama asas 2 tu biar dalam bentuk 3 digit. Sebab bila dah start 100 tu dah jadi 3 digit. Jadi kita pun jadikan yang atas tu pun jadi 3 digit. Jadi kalau 0, 3 digit dia jadilah 0 0 0. 3 digit kan? Kalau tidak dia 0 je. Tapi kita nak jadikan dia 3 digit. Kalau 0 dia jadi 0 0 0. Kalau 1 maksudnya
001 macam tu. 001 dia 1 tapi nak jadi 3 digit 001. Boleh? Kosong tu kena letak, jangan letak depan dia, letak belakang. Kalau tak jadi nombor lain pula. Betul. Letak depan lah. Macam tu. Okey lah sebab dia ni kan cikgu tulis bagi sama-sama lah macam ni. 001. Dia 1 tadi kan tapi nak bagi jadi 3 digit 001. Okey sekarang 10. 10 ni kita nak bagi jadi dia 3 digit. 10 kan dia 10. Kosong Nak satu jadi, kosong. pandai 010. Jadi kita tulis 010. Yang 11 ni dia 11 tapi nak bagi jadi 3 digit. Dia akan jadi 011. 011. 011. Siapa Shopee? Ya. Cikgu memang kena ratus ke? Memang kena ratus. Digit dia Maksudnya memang kalau 3 ke? nombor lain dia memang Digit dia tiga ke? Cikgu faham tak soalan saya? Kalau dia jadi 1000, Ah, so dari kalau atas kena start 4 lah. Jap. Dia okey jap Ni tadi 100, 101, 110, 111. Macam tu lah. Okey. Selepas 111 apa pula? Kalau kita nak sambung lah. Selepas 111 apa dia? 1000. Ah, 1000. dia akan jadi 1000 lah. Ratus ni takat 111 je. Lepas tu 112 tu semua tak boleh sebab dah ada nombor asas nombor 2 dan ke atas tak boleh. Jadi dia akan jadi 1000. So 1000 1000. Dia jadi 4 lah pula digit dia. Faham? Tapi sekarang ni cikgu buat sampai 111 je sebab 111 ni bersamaan dengan asas 8 dia yang sampai takat 7 tu je. Jadi cikgu stop sampai situ. Faham? Okey, sekarang jom. Sekarang bila kamu dah faham ni, tak guna kalkulator pun tak apa. Kalau misalkan kata kamu tak ada kalkulator, kamu dah tahu benda ni. Okey? So sekarang ni cikgu bagi kamu nombor asas 8. Katakanlah nombor, jap. Cikgu bagi 2, 4 asas 8. 2, 4 asas 8. Jadi nombor asal 2 tu. Nak tukar kepada nombor asas 2. So cara dia macam ni. Kan 2, 4 asas 8 kan? 2 ni ada tak dalam asas 8? Ada. Mana nombor 2 dalam asas 8 kat sini kan? Ni. 010. Lepas tu tengok jelas sebelah dia asas 2 tu dia jadi 010. So yang ni dia jadi 010 kat sini. 010. 100. Lepas tu 4 pula kan? Tengok yang 4 pula. So 4 ada dekat sini. Ini 4. Okey. Tengok yang nombor 4 ni yang asas 2 dia 100 kan? Tulis 100. Ni 4. Ini 4. Lepas tu tulis 100. 100. Asas 2 tak nampak pula. Okey. So, itulah nombor asas 2. Tapi dalam asas 2 ni dekat 2 tu kan 010 kan? 010 ni yang kosong kat depan ni kita abaikan. Jadi 2, 4 asas 8 tinggallah yang ni. Inilah jawapan dia dalam asas 2. Tulis 2 kat Saya tak tepi. buang kosong tak apa. Buanglah. Dia bila ada kosong kosong kat depan ni dia tak ada nilai lah sebenarnya. Jadi sebab tu kita abaikan. Jadi dia akan jadi 10. Kesian dia kan terabai. Itulah. Ni semua Amir punya pasal. Tiba Amir. Asyik Amir je kenapa ni? Ya Allah. Asyik Amir je. Rindu dia. Zikri ada tak? Zikri dalam ni? Tak ada. Ada ke? Zikri kan cikgu rasa macam tak pernah langsung masuk kelas cikgu tahu tak? Cik marah. Hafiz? Saya lain selit pun saya keluar rumah tau. Hafiz pun Hafiz? Ada. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Taurat tu bah.
Mina okey Mina? Ilya? Syazana? Ya cikgu. Okey ke? Okey. Siapa Mina? Oh. Syahmina. Ya Allah. Hai. InsyaAllah. Kesian Syahmina. Hari tu dah sampai dah. Cikgu telefon dia menangis-nangis dia. Nak buat macam mana? Aduh. Badrisha? Sedih tak apalah. Nak buat macam mana ni? Ya Allah, kesian. Tapi nak buat macam mana? Cikgu pun dah. Okey. Ada orang yang left ke ni? Kimi left. Ya Allah, Kimi. Kimi. Cikgu asyik sebut nama dia tu dia left ya. Sebab Fatin. aku 10 tu. Aku 10 dia keluar. Oh ya, sebab habis pukul 10 ya. Amboi, on time tu Tak ada. Saya saja. Tak tahu lah betul ke tak. Problem oh. Fatin, Imah, Ya cikgu. semua okey ke? Alif, asyik ulang-ulang sebut nama Ya seorang-seorang cikgu, je kan? okey je. Okey, bagus. Okey, so itu yang cikgu bagilah. So sekarang ni cuba asas 2 tukar kepada asas 8. Okey, nombor dia cikgu Albert bagi Albert ada tak dalam ni? Ada. Ya Allah, cikgu tak sebut. Semua nama cikgu sebut. Albert Alif cikgu tak sebut. Okey, Albert Alif, okey tak? Albert dipinggirkan. Albert. Albert pergi masak tu. Masak? Oh, masak Google Meet. Lepas tu pergi tempat lain. Aduh Albert. Mana ada tu. Ada. Ni masuk balik. Okey. Right. Saya come back. Comeback. Ya Allah, cikgu rindulah nak ngajar kamu dalam kelas. Kamu tahu tak, cikgu duk tengok je gambar yang kita bergambar kamu pakai baju masak tu. Iya. Zaim baru nak masuk Zaim. Okey, sekejap ni cikgu nak approve Zaim. Ramai-ramai semua cakap. Apa nak cakap? Suruh jawab. Cakap ni tu. Buka mic ni. Okey, selamat datang Zaim. Kelas mula pukul berapa Zaim? Zaim? Kelas baru mula ni. Tak apa masuk. Selamat datang Zaim. Buat apa tu? Zaim okey Zaim? Awak masuk lambat. Masak ke? Mana lambat tu. On time dia masuk kan. Okey. Dia jaga anak cikgu. Jaga anak? Dia dah Dia ada jaga anak tekak. Dia ada anak lah, 2 orang. Anak dengan imam. Mana Zaim sila bela diri? Dia pun kata kamu jaga anak. Dia jaga anak cikgu. Mana Ada dia je Zaim? dia. Tak ada dah Zaim. Dah keluar dah. Dia pula. Wajak. Koyak Ya cikgu. Allah, Zaim. Cikgu tengok kan, Kasihan dia. Zaim ni dia rajin je update status. Kanta. Awet dia. Mana dia pernah lupa ke? Cikgu tengok tu lah gambar awet dia je. Wow, dia tahan. Sehari. Gambar awet dia sehari kat status tak boleh tak boleh. Dia tahan Seram lah Cikgu cikgu ni. ayat dia. Dah muncul. Cikgu. Ah, Ayat dia Ya. kan. Cikgu dia masuk cikgu. Ayat dia padu. Cilok. Zaim, Selamat selamat datang datang, ke Zaim. kelas aku. Pasal apa yang kamu baru masuk Zaim? Awak Zaim jaga anak ke? Lepas tu dia keluar sini. Lepas tu dia masuk balik. Tu ada tu tak cakap pun Zaim. Zaim penat ke jaga anak? Dia lidah dia keluar. Tak tahu nak cakap apa ke? Ya. Betul. So yang lambat ni nanti tengok balik Cikgu anak dia nangis cikgu. Saya dengar anak dia nangis. Oh. Anak dia nangis. Bunyi Zaim gelak-gelak OTP cikgu. tu. Anak Dah nangis. Imam, dah. Anak dia nangis tapi bunyi Zaim gelak-gelak. OTP tu. Okey. So cikgu sambung balik ni. Nak tukar asas 2 ke asas 8 ni. Boleh Okey. boleh cikgu teruskan. Alright. Sekarang cikgu bagi satu nombor lah. Satu nombor asas 2. So nombor tersebut adalah Zaim ada lagi ke dalam ni? Okey Zaim, sekarang ni kita nak tukar daripada asas 2 ke asas 8. So nombor asas 2 yang cikgu nak bagi dekat sini adalah 100
111 asas 2 tukar kepada asas 8 berdasarkan jadual ni. Siapa boleh jawab? Ah. 47 asas 8. Uish, bodoh siap tu. 47 Apa ni? asas 8. Ya Allah, apa ni? 47 asas 8. Macam mana nak buat? Tukar Macam mana je. nak buat? Apa cikgu, Ikut apa dia? jadual tu. Apa Apa soalan dia dia, cikgu? cikgu? Apa soalan dia? Soalan dia, tukar nombor asas okey, 2 ni, okey. 10011 asas 2 tukar kepada asas 8. 47 47 asas 8. 47 asas 8. So pertama sekali tengok yang 3 digit 100 ni. Okay, so tengok 100 dekat nombor asas 2 ada tak? Ada tak 100? Ada kat sini ha. Ada. Ada. So 100 asas 2 tu sama dengan 4. Jadi apa lagi? Tulislah 4. Macam tu. Okay, then tengok pula yang 3 digit 111 ni. 7. 111 ni ada dekat sini. So dia bersamaan dengan asas 8 dia nombor 7. Jadi yang ini adalah nombor 7. So dah berjaya tukar jadi asas 8. 4, 7 asas Cikgu, 8. kalau asas 6 pun macam ni ke? Kalau asas 6 pun kamu nak tukar daripada mana? Asas Dari dua ke asas asas 2 kepada asas 6. Asas 2 kepada asas 6. Cubalah buat jadual. Kalau asas 6 dia Macam tu, sama juga 45 ke? ni lah. 0, 1, 2, 3, 4, 5. So Oh, kalau tu yang kalau cikgu asas- kalau dari 8 nak ke 2 tadi dah tunjuk dari 8 nak terbalik ke ke je lah kan? 2. Terbalik je. Sorry ya cikgu. Rujuk je Sorry, dua. sorry. Boleh? Ganda juga ke? Okey, faham. Macam ni aku part tu saya tak sangka ke, tak faham apa. Okey. Buat je jadual terbalik. Lepas tu kalau nak tukarkan terbalikkan je. Ambil yang belah sana kan? Tak payah. Okey, tak apa. Lagi sekali lagi Sana. sekali. Sekarang Saim koyak. cikgu nak tukar. Okey, ni nombor asas 8. Sana. Okey, sekarang cikgu bagi contoh lain Okey, ni adalah nombor asas 8. 5, 2 asas 8. Cikgu nak kamu tukar 5, 2 asas 8 ni kepada nombor asas 2. Macam mana nak tukar? 528. 101 lepas tu campur dengan 010. Sekejap. Cuba Amar jawab, Amar. Faham? 101. 010 asas 2. Macam mana dapat tu? Yang mula-mula tu macam mana dapat? Tengok tu. Tengok dekat asas 85 tu. Mula-mula 101. tengoklah 5 sini kan? 5. Oh, Lepas tu terbalikkan je. 5 ada kat sini. Ni 5 kan? Tengoklah asas 2 tu 101. Tulis 101. So, jawapan dia 101,001 kuasa 2. Kuasa 2. Asas 2. Asas 2. So yang nombor 2 ni ada sini. Tengok nombor 2 010. Okey, tulis sebelah dia 010. Okey. So itulah asas 8 yang telah ditukar kepada asas 2. Cikgu tulis asas 2 tu kat bawah pula Jangan buat macam tu tau. Ini sebab tulisan cikgu guna jari ni. Faham tak? So kalau nombor tu asas 8, ambil satu nombor asas 8, tengok dekat asas 2 berapa 3 digit tu. Lepas tu yang tu lagi satu pun sama. Tengok berapa yang 3 digit asas 2. Kalau nombor asas 2 pula, ambil 3 digit tu, tengok pula nombor kat sebelah asas 8 tu berapa. Senang tak? Senang je. Cikgu, Boleh ingat tak? Yes. Boleh lah. dia asas 2 dengan asas 8 je ke? Ke ada asas lain juga? Okey. Tingkatan 4, aliran perdana sekarang ni, diorang belajar semua asas. Tapi KV, kita fokus asas 2 dan asas 8. Faham? Kapan? Faham. Okey, terima kasih cikgu. Sama-sama kasih. Okey. Asas 10 tadi aku. Ya?
Who's asking? Mana ada asas Albert 10? Asas 10 ada ke? Asas 10 ada? Tak ada asas 10. Asas 10 ada. Apakah nombor di dalam asas 10? Oh, 0 sampai 9. 0 sampai 9. Pandai. 0 sampai 9. So macam asas 8 dia sampai 7. Kalau asas 10 dia sampai 9. Selepas 9 nombor apa dalam asas 10? 1-0. Kosong. Dia akan jadi 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5. So nombor asas 10 ni sebenarnya macam nombor biasa. Sebab dia ada daripada nombor 1 sampai 9. Lepas 9 dia boleh sambung 10 sebab ada angka digit 10 tu. 10, 11, semua ada. Nombor dia sampai 9 ada. Jadi selepas 19 dapat sambung 20. Macam 20 lah. Lepas tu 21. Jadi nombor asas 10 ni macam nombor yang biasa lah. Macam kita duk kira 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Macam tu. Tu nombor asas 10. Sampailah. Boleh? Siapa yang tanya asas 10 tadi? Albert ke? Kimi. Kimi. Ahmad Kimi Albert. Combine sekali Okay. So ada apa-apa soalan tak yang sama. Ada. yang ni? Tak So ada. yang ni kalau katakanlah cikgu saya tak ingatlah jadual asas 2 ni. Tak susah pun, buat je balik yang asas 8 tu buatlah 0 sampai 7. Asas 2 tu buatlah 0, 1, 10, 11, 100, 101 tu jadikan semua 3 digit. Cikgu, Senang je. Ya? maksudnya kalau dalam exam pun dia akan tanya asas 2, asas 8 je kan? Dia tak tanya asas lain. Kalau ikut modul kita, modul KV begitulah Alkisahnya. Tapi kalau tanya asas lain pun senang Sarapan je ni cikgu kan? tu. Macam dua macam tu. Itu lain dia punya tu. Apa dia? Ulang sekali. Kalau contohlah dia suruh tukar daripada asas lain. Macam ni kan asas 2 ke asas 8 kan? Okey. So kalau suruh asas 2 ke asas 3, cara dalam kerja sama juga kan? Cikgu try lah, cikgu pun tak pastilah sebabnya kalau yang tu kan macam yang sefaham cikgu dia kena melalui asas 10 dulu. Tapi kalau nak cuba boleh lah. Okey. Sebabnya dalam KV dia tulis macam tu lah. Kalau aliran perdana, diorang memang belajar semua asas yang KSSM yang baru ni. Kalau KV kita, dia cakap macam tu. Jadi, cikgu tekankan yang tu dululah, kamu kena tahu yang dia sebut ni. So, nak tukar nombor asas 8 kepada asas 2, kita boleh buat jadual. Kalau kita tak ingat, kita boleh je susun balik macam yang cikgu terangkan tadi. So, kita dapat tukar daripada asas 8 ke asas 2 dan begitu juga sebaliknya. Okay, boleh? Okay, so seterusnya boleh ke cikgu sambung lagi ni? Boleh Bagi tu cikgu. soalan PPP. Boleh Okay. So sekarang ni kita dah settle yang 1 dengan yang 2 lah. Okay, sekarang kita dah nak masuk yang terakhir iaitu yang ke-3. Operasi tambah dan tolak. So operasi tambah dan tolak ni kita gunakan bentuk lazim. So fokus kepada asas 2 dan asas 8. Okay. So cikgu tunjukkan dulu cara manual. Lepas tu cikgu akan tunjuk macam mana nak menggunakan calculator. Okay, sebab apa calculator tu untuk cek jawapan. Okay. Sebab dalam KV ni soalan dia mungkin dia akan keluar ada objektif, ada subjektif. Jadi ada yang kena tunjuk jalan kerja. So that's why kamu kena tahu juga semua yang cikgu terangkan ni. Okey, sekarang jom kita tengok penambahan dan penolakan. Okey, dia tak susah. Cikgu memang cakap tak susah. Tapi saya rasa susah cikgu. Tapi sebenarnya senang je. Okey, saya tengok sini. Latihan 8. Kalau kamu ada modul bersama, kamu buka latihan 8.
Cikgu, kalau Ya. kita dah tahu jawapan, masa kita tak tulis jalan kerja kan? Masa kita terus tulis jawapan boleh ke? Itulah. Tak boleh lah. Sebab kalau objektif tak apa. Kalau yang subjektif, kamu kena tunjuk jalan kerja. Boleh Tunjuk satu Okay. markah tu. Apa dia? Tunjuk. Itulah sebab cikgu tak tahu lagi pattern soalan ni macam mana. Sebab ini untuk semester 2, KV baru ada tajuk ni. Sebelum ni semester 2 tak ada tajuk asas nombor. Ni kira yang barulah juga. Okay. Alright, sebelum tu kamu boleh tengok contoh 11. Cikgu nak tunjukkan penambahan contoh 11. Okay, ni tengok bentuk lazim. So bentuk lazim ni macam yang kamu belajar masa sekolah rendah lah. Okey ke? Albert. Okey ke? Kenapa? Kenapa Tak ada Albert? ke? Saya tak tahu. Apa? Kamu mempermainkan cikgu ke? Tak ada. Apa tu? Tak tahu apa. Saya tak tahu. Cuba Pak cakap. Okey, teruskan ke? Tak ada apa ego. Lepuk sekarang. Betul Azim, okey. Okay, bentuk lazim So, biasanya soalan keluar kalau dalam SPM pun asas 2 lah biasanya. Okay, alright. Okey. So, tengok bentuk lazim 110 asas 2 tambah 111 asas 2. Okay, so sekarang cuba tengok. Kita tambah mula-mula 0 asas 2 tambah dengan 1 asas 2. So 0 tambah 1, 1. Ni 0 tambah 1, kita tulis 1. Okay, sekarang ni 1 tambah 1. 2. 1 tambah 1, 2 kan? Tapi kalau dalam nombor asas 2, 1 tambah 1 tak boleh jadi 2. Sebab dalam asas 2 mana ada nombor 2? Jadi 1-0. Jadi 1 tambah 1 dia jadi apa sebenarnya? 10. 1-0. 10 lah. Selepas dia jadi 10 lah. Faham tak? Tak. Kan nombor asal 2 kan mula-mula 0. Lepas 0, 1. Lepas 1, apa? 10, 1, 0. 1-0. 0, 1. Lepas tu 1, 0 kan? 1-1. 1, 1. Lepas tu 1, 0, 0. Faham? Lepas tu 1-1-1. Jadi, 1-1-0. sekarang tengok kat sini. 1 tambah 1. Kamu kata 1 tambah 1 biasanya kita tambah 2 kan? Tapi dia tak jadi 2. Sebab 1 tambah 1, nombor selepas tu adalah yang ni lah. Kan? Lepas 1 bukan 2. Tapi lepas 1, 10. 1-0. Faham tak? Jadi, 1 tambah 1 adalah 1-0. Yang ni 1-0. So 1-0 kita tulis 0 kat sini. 1 naik atas. Faham? Faham. Jadi ni ada 10 Ada apa-apa tak faham? Ya? Faham. Kalau 1 tambah 0, 0 lah. Apa dia? Kalau 1 tambah 0, 0 ke? 1 tambah 0 dengan 0 tambah 1, cikgu rasa 1. 0 tambah 1, 1 tambah 0 dia akan jadi 1. Ni 10 Okay, macam ni. Tambah. Sat. 0 tambah 1, kalau yang betul-betul 0 tambah 1 dapat 1, betul tak? Okay, so yang dapat 1 tu, nombor 1 tu ada tak dalam asas 2? Ada kan? Ada. Ada. Jadi kalau 0 tambah 1, dapat 1, kita ambil 1 tu. Sebab tu kita dekat jawapan kat sini, 1. Yang ujung mula-mula ni kan, 0 tambah 1, 1.
Sebab kita dapat kosong tambah satu, satu. Satu tu dalam asas 2 ada nombor 1. Jadi boleh terimalah. So kita tulis 1 kat sini. Kosong tambah 1. Okay, lepas tu 1 tambah 1. Yang kedua tu 2 kan. Kalau ikut yang kita dapat ni 1 tambah 1, 2. Tapi nombor 2 tak ada dalam asas 2. Selepas 1 bukan 2. Selepas 1 adalah 10. 10. Iaitu 1 kosong. Jadi 1 kosong tu, kosong kita tulis sini, 1 bawa naik atas ni. Faham? Sebab itu adalah nombor dalam asas 1. Kita tak boleh tulis 1 tambah 1, 2 kat sini. 2 tak ada. So selepas 1 bukan nombor 2. Selepas 1 adalah nombor 10 ni. So kita pun tulis, faham tak? Macam tu. So kamu kena tune asas 2 je lah. Kalau untuk yang ni, kalau asas 2 je. Jangan campur. So dia jadi 2 tak ada. Dia jadi 1 kosong. Kosong tulis bawah, 1 naik atas. Okay, so 1 naik atas dia jadi kat sini lah. Kan? Okay. Sekarang ni 1 tambah 1 tambah 1. Kan ada 1 kat atas kan? 1 tambah 1 tambah 1. Kalau ikut biasa 1 tambah 1 tambah 1 berapa? 3. 3 kan? Ada. Jadi 3 tu 11. berada pada kedudukan 11. Faham tak? Ni. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 3. Tapi 3 tak ada. So yang ni lah dia. Dalam asas 2 ni nombor yang tu seterusnya adalah 11. Jadi 11 kita tulis ni 11 kat sini. Faham? Boleh tak ni? Kamu kena ingat. Sebab ni nombor asas 1, asas 2. Tak boleh ada nombor 2 dan 11. Okey, sekarang ni katakanlah cikgu tanya kamu. Nombor asas 2, 0, 1, 10, 1, 1. Lepas tu 100 kan? Okey, sebenarnya kalau dalam biasa kita kira 0, 1, 2, 3, 4. Macam itulah. Kalau nombor biasa kita kira 0, 1, 2, 3, 4. Tapi kalau nombor asas 2 kita kira dia akan jadi 0, 1, lepas tu bukan 2, dia akan jadi 1, 0, 1, 1. Dia akan jadi 1, 0, 0. Macam itulah. So mula-mula sekali kita tengok yang ni 0 tambah 1, 1. Jadi ada 1. Bila tambah ada 1. Okay, jadi that's why yang kat sini dia jadi 1. Lepas tu yang seterusnya kat sini 1 tambah 1. 1 tambah 1, 2 kan? Cuba tengok 2 tu sebenarnya 1, 0. 2 tu sebenarnya 1, 0. So dia tulis 0 dekat sini, 1 dia bawa di atas. 1 dia bawa di atas kat sini. Gitu. So sekarang ni ada 3. 1. So 1 tambah 1 tambah 1. So bila kita tambah biasa kita dapat 3. Sekarang cuba tengok 3 tu sebenarnya kalau asas 2 adalah 11. 1, 1. Nampak tak tu? 3 tu sebenarnya 11. 1, 1. So kita tak tulis 3 lah. Kita tulis 1, 1. So bila kita tambah dapatlah jawapan dia 1, 1, 0, 1 asas 2. Boleh? Ni bentuk lazim. So far so good? Good. Yang ni lah kamu kena fahamlah yang ni. Sebab dalam asas 2 ni tak ada nombor 2 ke atas. Jadi kena tahu yang ni. Boleh ke? Okey, jom. Cik, kalau macam Okey, ya. bentuk lazim ni tambah je tak ada tolak. Ada tolak? Okey, jom kita tengok tolak pula. Semua masih okey ke? Okey ke? Okey. Kita tengok tolak pula. Okey, ni tolak. Okey, so tadi tambah dah tengok. Sekarang kita tengok tolak. Okey, lagi sekali cikgu tulis dekat sebelah. Nombor asas 2, kita ada 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110. Macam tu lah.
dan seterusnya. Kan? Okey, ni nombor asas 2. Alright. Sekarang jom kita tengok penolakan. Okey, tengok yang mula-mula satu tolak satu, kalau kita tolak biasa dapat kosong. Jadi kosong ada dalam asas 2. Jadi kat sini satu tolak satu kosong. Betul lah macam tu. Okey, sekarang kosong tolak satu. Okey, kosong tolak satu tak boleh sebab kosong nombor yang kecil kan. Jadi bila nombor tu kecil, dia kena pinjam dekat sebelah. So dia kena pinjam dekat sini. Okey, dekat sebelah tu pun tak ada, kosong juga. So berpindah lagi dekat sebelah. Pinjam lagi dekat sebelah. Okey. Allah. Cikgu punya. Okey. So dia tak ada, dia pinjam lagi kat sebelah. Okey, ni tak ada, dia pinjam sinilah, dia pinjam dekat 1. Okey, bila pinjam kat 1, okey, dia pinjam kan? So 1 akan jadi kosong sebab dah tak ada, dah dipinjam oleh kat sebelah. Betul tak? Okey, so bila dia bagi kat sebelah, dia bagi dekat sebelah ni, dia bagi 2. Dia bagi 2 tau. Faham tak? Sebab dia nombor asas 2, jadi dia kena bagi 2 walaupun dekat situ 1. So dia bagi 2, lepas tu 2 tu potong tinggal 1, bagi lagi kat sini jadi 2. Faham tak? Faham. Tak faham baik tu. Faham. Dia asas 2. Sebab dia asas 2, So kena bila bagi 2. dia kena bagi 2 lah dekat sebelah dia tu. Dia bagi 2. Tapi bila dia dipinjam, kalau dia ada 2, dipinjam dia tinggal 1. So yang diberi ke sebelah sana tu dia bagi 2 sebab dia nombor asas 2. Dapat lah cikgu. Tak dapat Okey, sekejap cikgu tulis lain lah. 11001. Ingat Sat soalan ni? 11001. Cikgu tulis kat 111. tak kamu cakap kat cikgu soalan dia. Cikgu tulis kat sebelah. Okey ke ni? Boleh cikgu? Boleh. Cikgu terus. Boleh. Cikgu sebut soalan tu tadi apa? 111. 111. 1011. Okey, sorang. 101. Ara cakap. 101. Caca. Hafal tak? 101. 11001. 1 tolak satu kan? Tolak 11. Okey. Alright. Sekarang jom kita tolak dulu yang hujung ni. 1 tolak 1. Kosong. Okey, 1 tolak 1 kosong. Kosong ada tak dalam digit dalam asas 2? Ada. Okey, jadi okey lah. Bila 1 tolak 1 kosong, kira okey lah. Okey, lepas tu kosong tolak 1 tak boleh. Pinjam. Jadi dia akan pinjam sebelah. Tapi sebelah pun tak ada, kosong juga. Jadi dia akan pinjam sini. Okey. So dia pinjam dekat 1. 1 akan jadi kosong. 1 akan jadi kosong. Bila dia pergi sini, dia akan jadi 2. Sebab dia nombor asas 2. Dia memberi tu, bila dia memberi, dia bagi 2. Bila dia bagi tu, dia bagi 2. Daripada 1 tadi tu dia nak bagi, dia bagi 2 sebab asas 2. Okay, so dekat sini nilai dia 2 lah. Dah ada 2 lah dekat sini. Ni kalau tidak kosong sebab dia dah pinjam sebelah. Bila yang sebelah tu bagi kat dia 2. Sebab asas 2. Jadi bila dia bagi je, dia mesti bagi 2. Okay, so bila dekat sini dah ada 2, jadi kosong kat sebelah tu bolehlah pinjam lagi kan untuk pergi dapat kat dia pula. Okay, so
potong lagi. Potong sini lah kan. Bila potong dia jadi 1. So sekarang sini dia memberi pula dekat sini. Bila dia beri Jadi 2. dia bagi 2. Dia memberi 2. Sebab nombor asas 2. Jadi kosong tu sebenarnya dah jadi 2 lah. Bila dia dah dapat dipinjamkan tu dia dapat 2. Okey, sekarang 2 tolak 1. Faham 1. Satu. Betul, 1 kan? 1. 1 ada tak dalam asas 2? Okey. Ada, boleh lah. Okey, sekarang yang ketiga. Sekarang yang ketiga tu tinggal berapa yang sebenarnya? 1 kan? 1 tolak Tak boleh dengan buat tak ada apa-apa. 1 lah. 1. Okey, lepas tu kosong tolak tu Kosong. kosong lah. 1 tolak tu 1. 1. So jawapan dia 1 0 1 1 0. Betul tak? Jom kita check. Betul. 1 0 1 1 0 asas 2. Asas 2. Boleh? Boleh. Bila dia bagi 2 sebab asas 2. Tapi bila dia dipotong dia akan tinggal 1. Cikgu. Yes. Dia macam kalau situ asas 8, dia pinjam 8 kan? Yes, pandai. Bila dia katakanlah ni dia bagi 2 kan. Kalau asas 8 dia bagi 8. Macam tu. Boleh? Macam tu. Okay, so sekarang itu bentuk lazim. So kamu kena tahu. Okay, jadi sekarang cikgu nak ajar kamu guna kalkulator pula. Sebenarnya guna kalkulator pun boleh. Tapi bentuk lazim ni pun kena tahu juga. Okay, jadi sekarang jom kita guna kalkulator. Kita nak check betul tak 11001 tolak 11 asas 2 ni dapat 10110 asas 2. Okay, so kalkulator ada di sisi kamu? Ada. Tak ada sebab saya kat luar. Oh, kat luar. Kamu kat mana? Macam mana? Saya kat depan rumah cikgu. Kalkulator saya tak ada. Kakak ambil. Kakak ambil. Nanti minta kat kakak. Alamak. Punya grade. Okay. Lepas tu tengok cikgu punya. Alright. Okay, sekarang ni kita nak guna kalkulator. Okay, so dekat skrin nampak kan sekarang kalkulator kita tekan button mode. Mana button mode? Belah kanan cikgu yang nombor 2. Kita tekan button mode sampai jumpa perkataan base. Nampak tak perkataan base? Nombor 3 Nombor 3. So kita tekan nombor 3. Okay, so sekarang ni dekat kalkulator kamu asas 2 adalah sekejap ya, mana asas 2 ni? Okay, so kalau kamu nampak kalkulator kamu ni dekat bawah perkataan constant, C-O-N-S-T tu. Mana? Kan bawah on tu, bawah on ada C-O-N-S-T kan? Okay, mula-mula on atas tu, lepas on C-O-N-S-T tu kan? Yang ketiga ada macam LN, log, apa semua tu? Okay, so yang bermula daripada X kuasa 3. X kuasa 2 Kuasa 2 tu. X kuasa 2, tulisan dekat atas tu ada tulis DEC. Okay, DEC tu maksud dia dekagon. Dekagon tu maksudnya 10. Okay. 10 maksudnya asas 10 lah. Jadi kita tak nak asas 10, kita nak asas 2. Sebab sekarang ni yang kita nak cari asas 2. Okey ke? Cikgu dengar ada orang gelak-gelak. Okey. Lock. Cikgu, balik aku boleh cikgu tekan mula-mula apa? Okey, cikgu ulang sekali Okey, ulang balik tu. Mantap. Okey, cikgu ulang. Kamu buka kalkulator. Okey. Tekan mode. Tekan mode. Okay, so tekan mode sampai jumpa perkataan base yang cikgu tunjuk ni. Okay, perkataan base tu nombor 3 kan? Tekan nombor 3. Okay, bila tekan nombor 3, kamu nampak ada kosong, lepas tu ada huruf D kecil tu tau. D tu maksudnya asas 10. Kita tak nak asas 10.
kita nak asas 2. So asas 2 pada kalkulator kamu adalah dekat Log. pandai. Siapa yang jawab cakap tu? Kimi. Binary. Dekat binary. Binary maksud dia 2 lah. Binary maksudnya berpasangan. Berpasangan maksudnya 2 lah. 2. So asas Binary. 2 kamu kena tekan lock. Jom kita tekan lock sekarang. Tekan je kejap ni. Tekanlah lock. So tadi mula-mula kita tekan base, dia keluar D. D tu asas 10 tau. Sekarang bila kita tekan lock, dia keluar B. B tu lah binary. Binary tu maksudnya asas 2. Lock tu kat mana ke? Alah tu LOG tu. Tu yang ketiga ni. Bawah X kuasa 1 kot. Bawah X kuasa tunjuk ni. Oh tu lock tu. Okay. Lock tu. Nampak tak lock tu? Nampak. Yang cikgu Susah tunjuk tu tadi. lock yang sebelah lock tu. Okay, so tekan lock, dia keluar perkataan ada huruf B kat situ. B tu maksudnya asas 2 dah lah. Okay, jom kita tolak. Tekanlah 110001. 110001. Tolak. Satu. Satu-satu. Okay, sama dengan. Nampak tak jawapan dia? 10110. Sama tak dengan yang ni tadi? Sama. Sama. Senang ni guna kalkulator. Kan? Kenapa susah payah ni cikgu ajar bentuk lazim ni? Kalkulator kan senang. Dua. Tapi kamu kena tahu dua-dua. Kalkulator ni kena tahu. Jalan kerja bentuk lazim pun kena tahu. Boleh. Kamu nampak cikgu tak dekat skrin? Nampak. Kan? Okey. Itulah dia. So kalau asas lain macam mana? Kalau lock, dekat lock tu asas lock ni. Ni lock yang cikgu tunjuk ni. Lock ni asas 2. Kalau yang LN ni asas berapa? Oktal 8. 8. Sumpah lah 8. Cuba tanya Amir, macam mana dia tahu yang ni asas 8? Oktagon. Ingat oktagon, ingat 8. So oktagon ni asas 8. Kalau lock ni binary asas 2. Kalau yang ini? Hexagon. Hexagon asas berapa? 6. Hexagon asas 6. Yang tu hujung? Dekagon asas apa? Dekagon asas 10. So dalam asas tu kita ada 4 baris, 4 tu duduk dekat-dekat. Yang X tu dengan yang macam V terbalik tu, log dengan LN. Hoi, kamu gelak pasal apa? Yang tu je lah yang tu. Siapa gelak? Gelak ni. Allah. Siapa gelak tu? Ya Allah. Nak gelak. Okay. Alright lah tu. Cikgu dah lag. Lah pula. Kamu yang gelak. Lah. Lain aku Sofia. Cikgu record lah. Aku kelak. Cikgu Insop. Okay. Behave guys. 5. 5 berlakon ke cikgu? Cikgu berlakon ni Apa cikgu. Ira? Buat free. Cikgu buat mini challenge ya cikgu. Weh, suara buat lagu Kurang ni. Imam hamba. Malam itu asal lagi aku main. Dah habis. Cikgu lain seluruh. Dah nak habis dah kelas? Bukan cikgu lain. Belum cikgu lag ah. Ya Allah, aku tak faham ni tadi ni. Itulah bawah ni. Yang tolak tu. Macam mana tiba-tiba boleh dapat 2? Sebab dia asal. Dia dapat 2 sebab asas 2. Dengar cikgu tak? Dengar puan. Dengar puan. Sekarang ni apa yang kamu nampak? Lag. Nampak cikgu membeku. Cikgu tengah lag. Cikgu membeku. Sambil tersenyum. Okay. So itulah yang cikgu nak ajar. Cikgu Alah dah habis ke cikgu? Alah, janganlah habis. Cikgu
boleh bagi PB dah lah kat kamu. Alif nyampah. Cikgu. Sambung lagi. Sikit lagi yang tolak ni. Tengok tolak tu cikgu buat soalan lain pula Tolak. cikgu. Cikgu dengar kamu cakap tolak tu kenapa tak faham? Cikgu dengar. Cikgu aku tak tolak faham tu tolak weh. sikit. Sebab dah. Dia Imam tadi kata dia tak faham. Tu cikgu. Saya tak faham cikgu, ya Allah. Tolak tu saya tak faham cikgu. Tolonglah ulang kat saya. Saya pun Weh, tak faham. dia ni tu apa, kalau dia pinjam sebelah satu, dia bagi dua sebab tu asas dua. Kalau asas dia macam cikgu ajar tengok tadi cikgu lah. pun dah left. Cikgu left ke? Sabar jap. Okey Amal kita ambil. Awal lama. Dia macam ni lah. Okey, korang dengar. Okey Kan dengar cikgu buat tadi. Asas dua, tak ada nombor selain dua kat atas tau. Dia kosong satu. Lepas tu 10, lepas tu 11 kan. Lepas tu kalau dia satu tolak satu tolak satu kosong. Kosong bersamaan dengan kosong. Faham tak? Bodoh language ni. Cikgu dengar lepas tu semua yang kamu cakap. Kalau satu tolak satu. Satu tolak Satu tolak satu kosong. Satu tolak satu. Sebab Okey, kosong satu tolak. satu. Okey, dengar 10, sini. 11. Kosong tolak satu. Dah Satu cikgu tolak kosong. dengar dulu. Okey, ni cikgu nak tanya. Okey, apa? Dengar suara cikgu tak? Dengar. Okey. So, satu tolak kosong dapat? Satu. Satu tolak kosong dapat satu. Kosong boleh tak tolak dengan satu? Tak boleh. Kosong tak boleh tolak dengan satu. Kena pinjam sebelah. Bila dia pinjam, sebelah. Bila dia pinjam, dia akan dapat dua. Sebab ni asas dua. Dia akan dapat dua. Yang sebelah tu, dia akan berkurang satu. Kalau Tapi sebelah yang tu tak, kosong. kalau sebelah tu Pinjam kosong, sebelah. kita pinjam sebelah lagi. So yang satu betul lah. Sebelah kosong tu satu. So satu jadi Dia macam kosong. tolak biasa lah. Satu tu So jadi kosong. kiranya Lepas tu dia yang sebelah tu yang tak cukup tadi dia dapat dua. Dia bagi Lepas dua. tu dia potong satu, dia bagi lagi dua dekat ke sana. Faham? So Okey, dua Jack- tolak Jack satu jadi. So kosong tu jadi dua lah kan? Ya. So jadi satu lah. Jadi, sekejap saya pening. Okey. Kalau dia pinjam sebelah dua, dua tolak satu. Dua mana ada dalam asas dua tu? Dia macam tolak biasa lah. Pinjam sebelah. Bila dia pinjam, dia akan dapat dua. Okey, dua. Sebab dia asas dua. Jadi dua tu tolaklah dengan berapa? Kalau satu lah. Faham tak? Faham ke tak faham? Faham. Yang tak faham. Cikgu. Ya. So maksudnya contohlah soalan dia 1001 tolak 11. Sekejap apa tadi? 1001 tolak 11. Ni ada Ya. Betul? Sekejap. Okey, lepas tu Green screen baik. satu Cikgu guna green screen kat belakang. satu tolak satu jadi kosong. Ah, Kosong tolak satu tak boleh pinjam sebelah. Sebelah dia kosong, Yes. so sebelah lagi yang satu tu jadi kosong. yes. Yang kosong tu jadi dua. Kosong tu jadi dua. Lepas tu kosong tu kan pinjam. So yang kosong kali tu jadi kosong. Apa dah? Nanti Sat. Kan ada dua kosong. Kan satu kosong satu. Okey, So kosong yang depan kosong tu jadi kosong balik kan? Sebab kosong tu Jadi pinjam. satu. Tak, jadi satu. Oh, dia satu. Sebab kalau mula yang tu jadi dua. Jadi pinjam sebelah jadi satu. Faham tak? Tapi kosong tu nanti jadi dua. Dia potong pula Okey, bagi satu sana dua. Dua tolak Jadi satu jadi satu balik. So jadi satu. So jadi satu kosong. Ni tengok soalan ni, nampak tak cikgu share screen ni? Tak. Tak. tak nampak, Cikgu. nampak putih. Cikgu, Tak nampak? Ya. cikgu guna green screen kan? Tak nampak lah cikgu, nampak putih je. Cikgu tahu saya guna apa ke? Guna apa? Nantilah. Dia guna hutan cikgu.
Hutan? Dia dekat dalam line cikgu. Tak ada line. Dia cari line. Amar Elak fan tu. Amal memang style. Dah cikgu sambung-sambung. Ni kamu belajar kat luar rumah macam mana kamu belajar ni Amar? Tak, ada bangku ni. Saya duduk je lah sini. Lepas tu kamu tengok saja tak tulis-tulis? Otak dia. Okay. Saya tak tulis-tulis kot. Tapi faham lah. Budak-budak Alhamdulillah Pro faham. Max. Otak Pro Max. Amar cepat angkat tak risau. Kejap ya. Albert cakap dengan cermin ke? Albert tak apalah. Kenapa Albert? Turunan Einstein. Albert Einstein tu. Dia Einstein kot. Pakar Dah nak fizik. dengar sebut malu lah. Ima. Ni cikgu ada share, kamu nampak tak? Nampak? Nampak asal ni bentuk lazim ni nampak Okay. So kamu tengok. Kita ambil contoh lain lah. Yang kita jawab yang tolak ni. Sebab tadi tak faham yang tolak kan? Alah, kenapa soalan tolak ni dia tak ada pula? Ni. Berapa mah? Jom. Nak jawab nombor berapa ni? D. Nombor 2. D. D kan yang ni? Screen ke? Dia cikgu D. Kami tertarik dengan yang tu. Kamu tertarik dengan D ni? Banyak kosong. Okay. Jom kita jawab D. Okay, jom kita jawab D. So, jom tulis bentuk lazim dulu. 1, 0, 0, 1, 1. Tolak. 1, 1, 1. Kosong. Cikgu kalau terlupa tulis asas 2 tu dosa tak? Salah Dosa. tak? Salah tak? Apa dia? Dosa besar tu. 110 soalan dia ni. Okay, so sebab dia asal 2, bila tulis bentuk lazim tu tak letak pun tak apalah. Sebab dia dah asal 2 kan. Okay, jadi sekarang jom kita tolak. Alif. Alif. Ya saja. Sekarang tolak lah. Mula-mula siapa tolak siapa? My lol ke apa? Albert? 1, 1. Betul tak kosong 1. Ramainya Alif. Woi. Tu dah pasal. Alif. Aduh. Albert Einstein. Tolonglah. Tolonglah. Jawab Alif. 1 tak 0, 1. Okay, good. Okay, Ilya. Seterusnya. Wujud Kilia. Ilya. Kemot lah Seterusnya. Ilya. Kemot lah. Mute lah Kimi. Ilya, are you there? Okay, dah tahu dah Ilya buat apa. Ilya mana? Tidur. Ilya. Ilya tak ada. Phone-nya di Fatin, kelas Fatin. orangnya gak ada. Fatin Nur Ayu ni. Ya. Ya. Hoi. Janganlah gelak serius lah. Kau tak faham lagi. Amar. Amar lah jawab. Tergelak-gelak. Cepat Amar. Kemot mak, kemot. Macam betul lah. 1 tolak 1. Berapa? Kosong. Okey. Cikgu Seterusnya. Sofia angkat tangan. Siapa angkat tangan? Sofia. Sophia. Angkat tangan nak jawab ke angkat tangan tak faham? Cikgu tak dapat tengok mic ni. Kamu ada apa? Nak cakap on je mic. Ada chat ke apa ke? Siapa angkat tangan? Ada angkat tangan? Sofia. Sophia. Ramai pula yang angkat tangan tu. Ni kenapa ni angkat tangan pasal apa? Ganti lepuk gedi pula sekarang. dia orang ni. Imah Atira. Ni saja ni. Imah. Okey, Imah lah jawab. 0 tolak 1 boleh tak Imah? Imah. Cepat Imah. Ya cikgu. 0 tolak 1. Ya, dia ambil yang nombor 1 tu. Dia pindah-pindah. Dia Pinjam. Okey. Yang ni kan 0 tolak 1 tak boleh. Jadi kena pinjam. Pinjam dekat Pinjam yang nombor sebelah. 1 tu. Nak pinjam kat sini pun 0 juga. So kena pinjam dekat sini. Okey, pinjam. Bila pinjam, tinggal berapa kat sini? Tinggal 0 Tinggal 0. So Jadi dekat dua. sini Jadi 2. dia akan jadi
2. Okay, so dekat sini bukan kosong lagi lah. 2. Kat sini dah jadi 2. Okay, bila Lepas kat tu sini pinjam 2, lagi. pinjam lagi. Jadi 1. So, Jadi 2 1. ni dia akan jadi 1. 1. So, barulah dia bagi dapat kat sini. So, kat sini berapa? 2. 2. 2. Okay, jadi bukan kosong lagi lah. Dia dah jadi 2 sebab dia dah pinjam. So, bila dia pinjam, dia akan dapat 2. Kenapa 2? Sebab nombor asas 2. Asas 2. Nombor asas 2, dia akan dapat 2. Asal 2. Okay, Dua sekarang Kalau asas 8, nombor 8 ke? dalam macam ni, kalau dia 2 tu, asas 2, dia akan dapat 2. Asas 8, dia akan dapat 8. Bila dia pinjam tu, dia dapat 8. Kalau asas 2, bila dia pinjam, dia akan dapat 2. So dia base kepada asas nombor asas lah. Ya. Dia mesti dapat 2 lah. Kalau dia dapat 1, tak boleh lah sebab dia nak tolak tu. Sebab dia asas 2, jadi dia akan dapat 2. Pegang yang tu. Tu Okey. Okay. kan kalau 8 jadi 8 kan? Ya. Yang sebelah tu jadi 7 ke? Tak. Dia berkurang 1. Contoh 1 dia akan kurang jadi kosong. Tapi sebelah dia akan dapat 8. Kalau asas 8. Yang ni sebab dia asas 2, sebelah tu dapat 2 lah. Okey, so Dia maksudnya macam ni. kalau Dia dengar sini dia akan dapat 2. Yang pinjam tu akan dapat 2. Yang dipinjam tu akan berkurang 1. Kalau dia 1, dia akan jadi kosong lah. faham. Macam tu. Okey, jadi sekarang dah jadi 2. 2 boleh tolak 1 tak? Boleh. 1. 2 tolak 1. Boleh. Jadi 1. Sini? Lepas tu yang tu 1 juga sebab dia tak tolak Satu bawah. lah. 1 lah sebab tadi dah tinggal 1 dah dipinjam kan. Lepas tu kosong. Kosong kat depan boleh abaikan. So dia akan jadi 1, 1, Abaikan dia. 0, 1 asas 2. Okey. Okey. Sekarang kita nak check guna kalkulator. Nak check guna kalkulator kan. So buka balik kalkulator kamu akan dapat buka baliklah. Kalau tadi kamu dah berada dalam asas 2, dia akan jadi B tu lah. B tu asas 2. Okey. So sekarang cuba kita tekan 1, 0, 0, 1 1, 1 tolak 1 1 0. 1, 1, 0. So kita akan dapat 1, 1, 0, 1. Sama tak dengan jawapan bentuk lazim kita ni? Betul. Sama. Macam tu lah. So kamu kena tahu. Ya? Boleh ke kita kira asas 8 kat kalkulator? Boleh. Boleh. Okey. Soalan. Nak cuba asas 8 bentuk lazim? Nak. Boleh. Okey, jom kita cuba asas 8 bentuk lazim. 5, 4 asas 8. Soalan F 5, 4 asas 8 tolak 7. Okey. So asas 8 kita tahu ada nombor kosong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi tak berkenaan kot rasanya. Tak berkenaan. Okey. So sekarang ni 4 tolak 7. 4 tolak 7 boleh tak? Tak boleh. Nombor boleh. kecil tolak nombor besar tak boleh. So kita pinjam 1 kat sini. Pinjam 1, 5 akan jadi 4. 4. Lepas tu kat sebelah tu. sebelah dia akan 8. dapat 8. 12. 8 tambah 4 dapat 12. 12 tolak 7? 12 tolak 7? 5. 5. So sini? 4. 4. 5 asas 8. Kalkulator betul tak? 45 45 asas 8 lah. Jom tekan kalkulator. Okey, so sekarang ni kita kena letakkan mod di asas 8. Mod asas 8 pada yang hujung LN tu. Yang atas ni ada tulis oktagon. So bila bertukar asas, dia jadi macam bulat. Tadi B.
Okey. So sekarang jom 5, 4 Tolak 7. tolak 7. Saya nak tukar aku je asal 8. Macam mana nak tukar? Kamu tekan je yang LN sebelah lock tu. Sebelah lock yang hujung tu LN. Atas in ke L tu? L. LN yang sebenarnya. So kita pilih LN. Itu adalah asas 8. Macam mana nak tahu tu asas 8? Macam Amir cakap tadi, Oktagon. Oktagon tu 8. So 8 kita pun tekanlah 5, 4 tolak 7 dapat 4, 5. So sama tak dengan bentuk lazim kita buat tadi? Sama. Nampak? Cikgu last nak try J. Last nak nombor apa? J. G. Okay. Last. G Jom kita jawab G. Ini adalah asas 8. 1, 2, 4 tolak 5, 6. Okey. Sekarang 4 tolak 6. Boleh tak 4 tolak 6? Tak. Tak boleh. Kena pinjam betul. Pinjam sebelah. So pinjam kat sini jadi 1. Dia pergi sini dia akan dapat 8. 12. 8 tambah 4, 12. 12 tolak 6? 6. Okey, sekarang 1 tolak 5. Pinjam. Okey, boleh tak kita buat macam ni? Sebelah tu dah memang ini je tinggal kan? So kita ambil je lah 11. 11 tolak 5? Tak boleh. Boleh tak? Tak Dia ada. tolak 5 tu. 11 tolak 5. Dia kalau pinjam 8 tambah 1, 9. 9 tolak 5, 4 tu. Boleh tak kita ambil terus sebelah tu? Tak boleh kan? Okey, tak apa. Kita try je. Try dulu. Maksud cikgu saja nak tunjuk tu. Boleh tak kita ambil terus? Okey, so sekarang ni 1 tolak 5. Okey, 1 tolak 5 boleh tak? Tak boleh. Pinjam lagi. Ni. So sini akan jadi? Kosong. So pergi sini dia akan jadi? 8. 8 tambah 1? 9. 9 tolak 5? 4. 1 depan tu kosong. Kosong tak payahlah. Kalkulator. Kalkulator. Okay, jom check. Betul tak? Betul. 46. Tekan kalkulator. 1, 2, 4. Tolak 5, 6. 5, 6. So kita dapat 4, 6 asas 8. Maksudnya tadi cikgu cakap tu boleh tak kita ambil sebelah tu tak boleh Kita buat satu-satu. Jelas? Jelas. Okey semua? Okey. Nampak. Okey, ya Allah berapa jam kelas kita ni ya? 2 jam. 2 jam dan kamu bertahan ya? Tak rasa lama pun cikgu. Tak rasa lama? Oh yo je lah. Ya Allah Mar. Rambut pun dah panjang Mar. Okey, cuba on kamera masing-masing boleh? Cikgu. Cikgu nak snap Saya kena gambar pakai boleh? tudung lah cikgu. Barang kalian lah tu. Saya punya kamera tak ada saya punya laptop tak ada kamera. Saya punya kamera dah letak. Okey, siapa yang boleh on kamera, on. Cikgu nak snap sikit lah. Boleh tak? Saya kena pakai tudung. Dengadanya. On sikit cikgu nak ambil gambar lah malam ni kehadiran kita. Okey, so kelas malam ni cikgu rekod tau. Cikgu rekod, so yang lain boleh tengok semula. Dan kamu pun boleh tengok semula. Okey, on jap cikgu nak snap sikit gambar. Lagipun cikgu pun dah lama tak tengok kamu. Writing tak ada. Siapa tu yang pisau Alif? Alif? Ilya. On lah, on. Ilya, hai. Ilya okey Ilya. Maaf cikgu. Gambar. Mau panggil dia tadi. Siapa yang tak on kamera ni? Tak nak? Okay, so cikgu nak tengok gambar. Okay, smile. 1. Macam budak-budak pula nak kira. Okay, cikgu snap je.
Lama keras ni. Okey, dah. Cikgu dah tangkap gambar. Okey. Barulah nampak muka kamu. Ya Allah. Hai. Kasih cikgu. Okey. Sampai jawab malam. Jaja kita Boleh tak nak bagi PB esok boleh PB? Soalan adalah yang kita belajar malam ni. Boleh. InsyaAllah. Tak ada hal. Ada hal? Tak ada hal. Kalau ada hal, markah PB kosong lah. Ni markah. Cikgu. Okey. Ya. Cikgu. Kalau cikgu bagi PB kena post tak? Ya kan? Apa dia Tira? Kalau cikgu bagi PB, kalau dah cek nanti kita orang dah sampai kat cikgu dulu tak? Ya kan? Cikgu tak dengar lah bergema-gema. Apa yang tak payah tu? Sorry. Post, kena post kat cikgu. Perlu post. Ha. Tak perlu. Cikgu akan bagi link untuk kamu jawab PB tu. Link quizzes lah. Boleh? Cikgu nak tahu tak? Kita orang punya BM kena post. Tak apalah. Baru mantap, baru magic. Post Cikgu. lah. Ya. Baru magic. Bukan kata nak masuk ke barang kalian ke? Aku tak sempat lah pula. Dah pukul 11 ni, kamu nak habis pukul 12 ke? Boleh. Ya, tak ada. Kapan cikgu boleh buat pagi? Maksudnya boleh buat siang lah. Kamu boleh tak siang? Boleh. Apa ni? Pukul 9. Pukul 9? Pukul 8 tak bangun lagi? No. Slow. Cikgu kata Tak, pukul 12 ke 12. 11 cikgu. 8 tu kemungkinan. 8 tu susah nak kumpul semua orang. Okey, cikgu akan tetap pukul 11 lah. Nanti cikgu beritahu Hari Isnin ni pukul 11. Boleh? Pukul 11. Caca senyum. Isnin dan Khamis 11. Okey. So kita akhiri Isnin dan Khamis. Kami selalunya cikgu Nat. Yelah Cikgu Nat kan cikgu dah bincang. Cikgu Nat kata tak apa. Cikgu Nat tu dia kata kamu tinggal buat video je. Faham tak? Cikgu dah cakap dah dengan dia. Alamak, mata tutup. Okay. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, so cikgu rasa sampai sini lah. Inilah kelas cikgu yang paling lama sekali dan kamu pun setia hingga ke akhirnya. Kamu nak exam kan? Okay. Aku selalu tu. Okay, jadi kita akhirilah kelas kita malam ni dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ke? Jangan sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat.